Okey, terima kasih Encik Ustaz Syah atas penerangan yang sangat baik. Saya rasa ramai yang dapat manfaat daripada penerangan yang diberikan oleh Ustaz Syah. Ada apa-apa soalan ke nak tanya Ustaz Syah? Saya buka soalan kepada audience. Okey, ada soalan ni. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Wakil Lingzi ni boleh tak kalau kita guna secara luaran? Contohnya kita buka kapsul dan sapu pada kulit yang ada alahan. Oh, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, tak ada masalah. Cumanya caranya sama ada kita nak sapu, nak tuang tu atas tu serbuk ataupun nak bancuhkan sikit dengan sikit air supaya jadi krim pun boleh. Cumanya saya beritahu awal lah, kalau sapu tempat yang luka yang bahagian kulit yang terluka, sama ada yang terluka yang terdedah nampak isi sikit tu, sangat pedih. Sangat pedih kalau kena linzi. Ingatkan tak pedih, ingatkan biasa-biasa, tapi pedihnya memang boleh tahan juga lah, sampai mengalir air mata. Kalau tak pernah cuba, boleh cuba. Tapi boleh sapu kat luar, tak ada masalah. Mampu untuk mengelakkan jangkitan kuman, cepat luka tu sembuh. Kalau tak, pakai Greenzy je lah. Pakai Greenzy okey sikit kan. Taklah rasa pedih sangat, cuma dia akan sejuk sikit gitu. Wallahualam. Okey. Saya rasa kalau yang masalah target, saya tambah sikitlah penerangan daripada Ustaz tadi. Mungkin ada yang tertanya-tanya, masih ada tanya-tanya yang pasal target Lingzi tu, yang ada 3 produk sahaja yang target Lingzi yang kita ada sekarang, iaitu YKI, iaitu Lingzi yang nama short form kepada Lingzi YK Immunity yang direka untuk immune system manusia. Okey, jadi kalau saya pergi saya tengok Shuang Ho punya penerangan daripada nutritionist baru-baru ni, dia cakap memang sangat efektif untuk melawan virus. So gunakan manfaat yang ada ni. Since kita sekarang ni berlawan dengan virus kan, COVID-19 kan, memang sangat efektif untuk melawan virus. Jadi compare kepada YK1 yang ada yang general itu, dia adalah satu produk yang ditambah baik daripada YK1 yang asal tu. Jadi gunakan sebaik-baiknya. Dan yang ada yang macam YKB yang saya faham ialah untuk stand for bone and blood. Betul tak Kaina? saya kurang pasti. Okay? Bone and blood memang sesuai untuk orang yang ada kanser yang buat rawatan kemo. Kalau mengikut pengalaman saya, pengalaman saya masa isteri saya dulu, dia pernah buat kemo. Okey, masa dia kena kanser leukemia, masa tu dia tak kena Lingzi lagi. Okey, orang yang buat rawatan kemoterapi memang sangat berat dia punya side effect. Kalau nak tanya pada orang yang buat kanser ni, yang pernah tengok, memang tahu macam mana dia punya side effect dia tu. Saya ingat tak semua orang boleh lalu. Maka sebab itu, orang yang buat kemo ni, terus terang saya cakap, kalau ikut yang batch isteri saya yang buat rawatan yang sama-sama dengan dia dekat hospital dulu, boleh dikatakan hampir semuanya meninggal dunia. Jadi cuba bayangkan, kalau tak ada sokongan daripada suplemen yang kita boleh ambil, contohnya daripada Lingzi. Tapi kenapa isteri saya boleh survive? Kerana waktu tu dia ambil probiotik. Okey, probiotik yang dimakan daripada yogurt kambing. Dikatakan kambing tu kambing gurun lah, saya tak pasti. Dia buat daripada susu kambing gurun tu, dia amalkan setiap hari 3 botol. Rasa dia memang tak sedap. Tapi daripada keadaan amalan yang dia buat tu membolehkan dia rasa dia ada selera makan. Dia boleh membuang air besar dengan lebih baik, dan luka dalam badan dia tu lebih cepat pulih. Itu baru cerita pasal probiotik je, belum ambil Lingzi lagi. Kan? Tapi
kena faham, kemo ni ia adalah satu dia masukkan liquid dalam salur darah kita dan ia adalah sangat toksik. Dipanggilkan sebab tu digelar sebagai cytotoksik yang digunakan untuk bukan sahaja dia asalnya memang tujuannya untuk membunuh sel kanser, tapi dia juga boleh membunuh sel yang baik juga. Jadi sebab tu orang yang buat kemo badan dia sangat lemah. Orang yang buat kemo, lepas dia buat kemo tu dia tak boleh keluar suka hati, dia tak boleh pergi shopping ke apa, tak boleh. Sebab immune system dia berada dalam keadaan yang sangat lemah. Sehingga kan apa-apa virus yang lekat pada dia pun boleh menyebabkan kematian kepada orang yang ambil kemo. Itu yang pengalaman saya yang saya tahu, yang saya belajar daripada isteri saya. Okey, ambil Lingzi sebanyak yang boleh untuk bantu balik bina balik immune system. And then yang ketiga, ni produk yang mahal sikit yang ada dalam produk barisan produk target Lingzi, iaitu YKK yang design khas untuk buah pinggang. YKK kan? Kena nak cakap apa? Okay. Ini saya tak makan lagi sebab saya tak ada masalah buah pinggang. Okay. Mungkin saya apa dia? Yuli ambil YKB kan, darah dia naik kan? Yes, dia ambil YKB. Hemoglobin dia tak pernah cecah 10 ke, naik 11 lepas yes, dia biasa dalam 9 ke 10 macam tu, dia punya HB. And then dia ambil YKB and then buat buat full blood test, kita dapati bahawa dia punya HB dia naik sampai 11. Which is sebenarnya adalah salah satu, orang cakap, satu progres yang sangat baik. Kalau ini tak cuba, tak tahu. Jadi macam mana nak tahu? Kenalah cuba. Kan? Okey, saya sangat banyak suka bercakap. Okey, jadi saya tak nak buang masa. Saya nak bagi peluang seterusnya untuk testimoni. Jadi siapa yang share testimoni hari ini, iaitu Encik Baihaki ataupun siapa nak share dulu? Encik Abbas ke? Ataupun siapa? Abbas. Bai ada kan? Bai. Baihaki. Mana Encik Bai? Bagi sana. Buka kamera boleh Bai? Buka kamera. Baihaki dulu. Ya. Macam mana buka kamera ni? Ni cuba. Siapa? Macam mana nak bagi nampak ni kamera? Tekan button kamera. Najihah tu. Mana nak? Kak guna nama Jihah. Jihah nak saya. Boleh je. Okeylah. Dengar tak suara? Dengar? Okey. Okey Kak Ina. Okay. Dengar tak, jelas tak suara? Jelas, sangat jelas. Jihah boleh teruskan. Okey, boleh teruskan, silakan. Okey, Assalamualaikum. Okey. Dah nampak mukanya. Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum. Nama Najhah. Okey, lama. Okey, Jihah nak share pasal mak mentua kepada adik lah. Okey. Mak mentua adik, dia ada masalah bila setiap bulan, bila period tu dia macam tumpah darah sampai kena masuk ward, sampai kena top up darah. Okey. Lepas tu dia hampir setiap bulan macam tu, tapi result tak tahu dia sakit apa. Doktor tak boleh nak kesan dia sakit. Tahap doktor dengan mudah buat keputusan, kata buang je lah rahim. Sedangkan diorang cek tak ada nak kata ketumbuhan ke apa, tak ada. Okay. Lepas tu adik cadangkanlah dekat mak mentua dia, cuba cari alternatif lain lah. Lepas tu dia pun dia call Jihah sendiri dan Jihah cakap kat dia, pilihan atas dia lah nak makan atau nak operate. Lepas tu dia pilih untuk makan produk. So kita terus sebutkan dos yang tinggi terus sebab
Dia cakap terus terang kat dia, kalau nak makan tak boleh nak cuba-cuba, terus makan ni lah dos yang tinggi jugalah sebab kes dia agak berat lah bila macam ni kan. Lepas tu dia pun ambil YK Twin Pack, set perut. Dia sekarang set perut, kopi macam biasa sebab sebelum tu memang dia dah minum kopi. Dia dah pernah cubalah kopi, okey. Lepas tu dia pun ambil dalam masa sebulan memang tinggi, dia habis dalam 3K juga kot. Untuk dia kali pertama dia cuba tu. Okey. Dan Jia kebetulan jumpa dia masa tu memang produk yang dia ambil tu dah nak habis dan Jia tanya macam mana. Dia kata mula-mula ambil memang darah keluar. Masa tu memang dia takut sangat lah. Dia cakap dia tahu makan produk ni akan ada healing crisis kan. Sampai dia cakap kalau keluar darah lagi macam mana, dia kata kalau dia takut lah bila makan lagi banyak keluar kan. So kita dah extend dah cakap kalau makan linzi keluar apa daripada badan, jangan risau sebab benda tu memang tak diperlukan dengan badan kita lah. Maksudnya kalau dia keluar darah banyak mana pun biarkan je, makan, janji makan terus. Sampai dia demam juga dia cakap, tapi dia teruskan. Next bulan yang kedua tu bila period dah normal balik. Dia cakap memang alhamdulillah lah kali kedua. Cuma masa tu doktor dah decide tarikh operate sebenarnya untuk dia. Tapi sebab adik yang jumpa doktor tu minta tarikh tu ditunda lah. Kita tunda tarikh tu sampai result keluar dan masa tu pun memang dia dah makan produk hampir sebulan. Bila esoknya tarikh nak operate tu, adik pun minta doktor keputusan. Memang tak ada apa, maksudnya nak operate apa dah memang tak ada apa-apa kan. Lepas ikutkan suami dia pun minta operate je. Suami dia dah tak sanggup tengok isteri dia setiap bulan masuk wad, topak darah kan. Lepas suami dia pun tak tahu pun dia makan linzi ni. Ikutkan suami dia tak nak bagilah. So dia makan secara sembunyi jugalah sebenarnya. Tapi rezeki dia lah bila dah settle tu keluar keputusan, doktor cakap tak ada apa pun sebenarnya. Alhamdulillah sampai sekarang bila saya tanya dia kata okey alhamdulillah dah tak ada dah masuk wad dah tak ada dah. Cuma sekarang dia terus makan, cuma dos tu dikurangkan sikit lah. Itu je lah. Alhamdulillah cuma sekarang lepas tu dia pula ada masalah gastrik yang teruk lah dari zaman remaja dia cakap. Memang tapi dia memang consume sekarang memang soya, memang kakao lah dia suka makan. Dia cakap bila makan soya memang dia rasa beza lah gastrik sebelum ni yang kerap sangat. Dia minum kopi dengan soya, lepas tu dia lactoberry dia tak tinggal. Alhamdulillah lah macam tu lah. Kalau yang tu. Okey, itu je lah nak share dengan adik. Terima kasih. Okay, kerana itu je. Okey. Terima kasih. Tak dengar Nizam. Nizam mute. Okey. Sorry. Okey, terima kasih Puan Najiha. Seterusnya saya ingin menjemput Encik Abbas untuk berikan testimoni. Ada Encik Abbas? Kita tengok rasa ada tadi. Tadi ada Abbas. Mana Abbas? Abang connection tak berapa bagus lah. Tak berapa bagus? Okey. Kita nak serahkan kepada siapa? Intan Suraya. Ada Intan Suraya? Saya ada. Suraya ada? Ada. Ada? Okey. Dipersilakan. Dengar suara okey? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So malam ni saya nak sharekan testimoni, mungkin testimoni anak saya lah. Anak saya nombor 3 tu. Masa dia baby lagi macam nak masak sini. Okay, dia punya bawah kuku dia ni, okay, yang tempat kita selalu shiatsu tu nampak macam gelap tau. Nampak macam gelap ni baby ni. So saya mula-mula in denial juga kan, macam kenapa ni tengok budak-budak lain semua tak ada hitam, so dia punya tu memang nampak hitam. So
Bila tanya upline, memanglah upline kata kena bagi makan linzi semua kan. Tapi so saya relax dulu. Tapi saya memang notice dia ni dia punya pembuangan memang tak cantik sangat. Okay. Walaupun dia baby, dia tak membuang hari-hari. Lepas tu yang saya notice dia ni masa tu memang masih baby lagi, dia punya kentut dia kan memang sangat-sangat busuk. Sangat busuk untuk baby yang tengah breastfeeding lagi masa tu. Yang memang ketara sampai abang kakak dia macam kalau tengah tengok TV tu dia ada kat sebelah, lepas tu tiba-tiba ada bau yang kurang menyenangkan tu, dia orang memang tahu tu adik dia punya kerja. Okay, dalam rumah tu tak ada siapa yang membuang angin sebegitu punya bau. Okay, so masa dia umur 4 bulan macam tu, dia dah mula naik rashes. Okay, rashes dekat belakang badan dia, seluruh badan dia tu berpeta-peta. Itu kita seram jugalah kan, macam tak pernah pula yang nombor 1 dengan nombor 2 tak pernah macam tu. Yang nombor 1 pernah ada masalah kulit sikit, tapi yang ni macam penuh kat belakang dia. Okay, merah-merah, mengening apa semua. So kita pergi of course saya letak linzi. Okay, masa tu baru nak start bagi linzi. Masa tu baru nak start bagi. Okay, masa tu bagi 10 biji YK satu hari. Tu maksimum lah, ambil 10 biji satu hari. Saya buka kapsul, bancung macam mana sampai habis 10 biji. Masa tu memang keluar macam-macam keluar. Dan dekat belakang tu cuci dengan Greenzy, mandi dengan Aquasense amino acid. Okay, bukan shower gel dah. Mandi kat belakang dia dengan Aquasense. Lepas tu bila letak Greenzy tu dia macam kering sikit kan kulit, so kita letak hydrating cream tu untuk lembapkan dia punya kulit. So bila check doktor kata tu eczema, dan doktor kata just cuci bersih dan selalu cuci dan selalu keringkan lah. Doktor kata macam tu je. So saya masa tu after tak ingatlah berapa lama tapi lepas tu dah clear lah dia punya gatal-gatal kat belakang tu. Memang saya tak letak krim lain lah. Lepas tu yang anak nombor 3 ni juga, dia ni memang saya perasan dia ada macam-macam sikit lah kalau compare tu abang kakak dia, sebab memang masa saya pregnantkan dia memang makanan pelik-pelik yang saya nak makan. Okay, so ini nak katakan masa kita mengandung tu memang sangat-sangat penting untuk jaga pemakanan. Anak saya nombor 2 tu paling tak ada apa-apa masalah, alhamdulillah, sebab masa tu saya masa mengandungkan dia saya memang tak lalu nak makan apa-apa. So memang berbeza sangat lah. Okay, yang nombor 3 ni. So yang nombor 3 ni lately dia selalu sebab dia masih pakai pampers, so boleh nampak lah najis dia tu ada darah sikit. Okay, so lately ni makin kerap pula dia punya darah dia. Okay, dan dia punya pembuangan pun masih tak berapa nak cantik. Okay, saya pun kejap-kejap on off bagi kan. So saya dah start continuous bagi set perut balik. Bila dah macam tu barulah nak rajin nak buat balik hari-hari kan. So dia punya shape dia biasanya saya akan bagi macam biasalah protein fiber, pollen, lactoberry. Betul kakak dia ambil YKI plus, bagi sekali dengan I plus, dengan YKI sekali saya bagi. Okay, so shake dia semua tu. Anak saya 3 orang, so satu tumbler tu memang bahagi 3. Okay, sama rata. So alhamdulillah lepas sehari 2 hari macam tu dah tak ada berdarah dah. Okay, dan kalau tidak sebelum ni kalau nak membuang tu macam susah sangat lah kan, susah sangat dia menekan tu, tapi sekarang ni macam alhamdulillah sekejap saja. Okay, so itu saja testimoni saya untuk malam ni. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Ayan. Okey, terima kasih Puan atas perkongsian yang baik. Ada orang tanya, boleh ke bayi makan linzi? Selalu saya dapat soalan macam ni. Especially untuk orang yang tak pernah cuba. Okey, dah jangan risau. Okey, linzi sebenarnya dikategorikan sebagai sayur. Okey, dalam buku yang hijau tu, okey, yang buku saintifik tu, diklasifikasikan sebagai sayur. Jadi ada restriction ke kalau bayi makan sayur? Kalau kita fikirkan secara logik, tak ada restriction kan sepatutnya.
Nah, jadi saya tinggalkan persoalan itu kepada anda semua untuk berfikir. Okey. Okey, seterusnya saya dapati ada komen kat sini. Katanya Encik Kelana nak share dan tanya soalan. Okey, saya persilakan. Encik Kelana nak tanya apa? Boleh share, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi pula. Selamat malam. Sebentar sikit. Boleh tak saya boleh kenal? Nama saya Kelana Abdul Latif. Saya baru saja sihat daripada jangkitan COVID lah. Dah lebih 44 hari lah, macam itulah. Jadi sebelum tu saya ada mengidap sakit heartburn lah, acid reflux di dalam itulah perut saya lah. Jadi selepas 23 hari saya sakit COVID tu, jadi isteri saya ada bagi saya makan lactoberry lah. Dan kemudian dia bagi saya cuba Lindsay YK1 lah. Dia suruh saya makan sehari sebanyak 6 biji lah. Saya makan pagi 2 biji, tengah hari dengan petang 2 biji lah. Jadi sekarang saya masih lagi amalkan lactoberry dengan Lindsay YK1 lah. Cuma saya sejak seminggu yang lalu saya cuba minum air Lindsay tea tu, and then saya dapati lepas saya minum 3 hari lepas tu saya punya heartburn tu dia datang balik lah. Dada saya sakit, jadi saya stop lah minum air jadi itulah. Jadi sekarang sampai sekarang ni saya masih ada sakit lagi lah, dan gastrik saya pun dia kembali balik lah. Jadi sekarang ni saya nak minta nak tanyalah apa yang patut saya syorkan lah, apa yang patut yang saya kena makan lain lah selain daripada, tapi saya dah stop dululah yang Lindsay tea tu. Cuma saya masih lagi makan YK1 dengan lactoberry lah. Okey, Kak Ina boleh jawab. Okey, Kak Ina jawab lah. Okey, Assalamualaikum. Dr. Fakrul ke? Betul tak? Bukan Nurul, dengar tak? Ya, dengar. Dengar. Sebab tengok yang tanya Nurul Safiza. Itu Nurul Safiza tu saya punya wife lah. Betul lah. Okey, so lepas maknanya masa kena COVID dalam 23 hari tu makan Lindsay jugalah. Saya tak makan. Masa tu saya tak dia ada, wife saya ada bagi tapi saya tak makan masa tu, tengah sakit kan. Apa pun tak ada rasa, saya cakap makan pun semua rasa pahit. Lepas tu lepas dah sihat sikit tu, lepas tu habis daripada kuarantin 14 hari tu, saya balik rumah ke hari yang ke-20, 21 macam tu lah. Barulah saya cubalah makan lactoberry dululah. Kemudian lepas 2 hari tu baru saya makan YK1 lah. Okey, so selalunya lah bila kita kena jangkitan, tak makan, betul tak? Tak dengar tadi. Tak dengar. Sekejap saya tengok speaker saya sekejap. Okey je 100%. Okey je. Okey. Kalau biasanya bila kita kena jangkitan atau kena virus ni, kita akan hilang selera makan. Jadi kita akan jadi makan kurang. Bila kita jadi makan kurang, perut kita jadi kosong lah. Betul tak? Dengar kan Nizam? So jadi bila perut kosong, dia boleh produce gas, acid. So dia boleh jadi macam angin lah, sebu kan. So sebab itulah bila ambil lactoberry tu sangat kena lah.
So cuma kuantiti tu macam mana kita nak ambil lactoberi tu untuk menghilangkan rasa sebu, rasa reflux tu. Memang kalau dari pengalaman kami, sekotak 2 kotak sehari tu kenalah atau compulsory lah sebenarnya kalau badan kita macam mampu untuk lalui proses buang angin tu. So bila kita dah buang angin tu, kita dah muntah, kita dah kentut, barulah tak berani nak lalui proses tu, dia lambat lah, ambil sikit pun boleh, cuma dia kena bagi masa, kena sabar sikit. Jadi pilihan untuk makan lactoberi dengan Linzy YK tu betul, cuma sebab bila kita lepas kena jangkitan ni, kita kena repair badan kita kena, sebab mesti banyaklah sel-sel yang terluka, yang tercedera, yang radang akibat peperangan imuniti tadi. So sebab tu kalau boleh kita ambil juga yang Linzy untuk immune system, Linzy untuk pembinaan sel tu, yang B tadi YKB, YKI tu. Cuma kita alternate lah. So sebab kalau YK yang ambil sekarang ni dia general. Maksudnya bolehlah kalau itu kemampuan kita 6 biji sehari tu. Cuma kalau nak cepatkan lagi proses pemulihan tu, cuba tambah YKI dengan YKB. Maksudnya Linzy sekarang ni dah ambil 6 biji, 2. So tambah lagi YKI dengan YKB 1 atau 2 paket. Makan tiap-tiap hari. Okey. Kalau mampu YKI pun okey lah. So jadi maknanya kesimpulan dia, lactoberi, Linzy YK 6 biji tu, YKI 2 paket, YKB 1 atau 2 paket. Kalau pembuangan tak selesa, so elok juga kita makan macam probiotik dia, serat di fiber dia, makan set perut tu lah. Sampai kita rasa selesa pembuangan kita. Maksudnya angin dah tak ada, lancar, barulah kita kalau nak makan lactoberi saja. Tapi kalau kita tak mampu dari segi nak mengamalkan semua, boleh istiqomah yang ada. Cuma kena sabarlah. Kalau nak cepat, tambah dulu YKI dengan YKB tu. Lepas tu upgrade lagi ambil set perut. Ya, macam tu maksudnya. Sebab dia melibatkan usus tau. Usus, lepas tu bila dia reflux, so dia jadi ganggu pernafasan. Kadang-kadang kita ingat macam sakit dada lah, sakit jantung lah, sedangkan perut kita, sedangkan masalah perut. Jadi kalau kita tak selesaikan perut tu, maksudnya benda tu akan mengganggu kita lah. Kadang-kadang kita nak menelan pun tak boleh kalau reflux ni. Sebab dia macam tersekat dekat dada. Sebab dekat dada teruk sangat reflux dia sampai boleh keluar gas tu, rasa masam kat mulut. Rasa macam benda dalam perut tu dia rasa di mulut. Itu dah teruk sangat dah reflux dia. So kalau orang yang dia punya injap reflux tu, injap yang menahan gas tu belum orang kata loose lah. Dia cuma rasa tak selesa dalam perut, dekat mulut yang masam asid tu dia tak rasa. So jadi sebelum jadi loose tu, baik kita settlekanlah benda ni cepat. Jadi maksudnya lactoberi is the best untuk bantu buang reflux lah. Cuma nak rawat seluruh sistem gastro-usus tu, set perut elok jugalah kalau ditambah. Faham tak Encik Kelana? Faham. Saya yang set perut tu dah ada, tapi saya tak sure lagi pasal cakap ini banyak sangat nak makan ni. Sebab tu saya malam ni saya join lah kan, nak tahu. Jadi senang je nak makan dia. Set perut tu kita buat shake tu 1 tumbler kan. Guna air tu buatlah makan Linzy. Settle kan? Okay. So jadi kalau kita nak makan Linzy macam taklah nampak banyak sangat. Tapi kalau nak makan YKI dengan YKB dengan air biasa pun boleh. Nak tuang macam Ustaz Syah tu pun boleh lah kalau nak try kan. Tapi saya sendiri makan dengan kopi lah. Saya tak tahan kalau makan dia saja. Jadi sepanjang hari kita boleh plan lah waktu mana nak makan serentak one shot pun boleh. Tapi kalau kita rasa macam banyak sangat, kita pecah-pecah lah sepanjang hari tu. Janji kita lengkap ambil. Boleh terjawab Kalau apa-apa lagi boleh PM personal saya pun boleh je. InsyaAllah. Okay. Terima kasih banyak Sama. Okey, terjawab. Kalau saya pun pernah ada masalah dulu pasal apa ni? GERD kan. GERD. Yes. Bertahun juga. Kadang-kadang sampai tidur malam pun tengah malam tersedak. Sampai asid perut tu naik ke mulut. Terbatuk-batuk tengah malam. Kan? Tapi saya perasan apa yang saya amalkan waktu tu, saya minum kopi CEO setiap hari. Okay?
waktu tu bajet belum ada sangat kan. Jadi saya lagi pun saya fokus kepada isteri saya. Maksudnya Lingzi saya lebihkan Lingzi tu untuk dimakan oleh isteri saya. Saya lebih bajet lagi. Saya gunakan kopi CEO. Tak pernah miss, setiap hari minum, dan satu hari saya tak perasan pun yang saya tak ada GERD lah. GERD ni punca dia sebab kat perut tu dia ada satu injap. Okay, injap tu dia dah loose. Jadi sebab tu bila dia loose, itu yang asid tu naik ke perut. Dan biasanya saya perasan saya selalu kena GERD ni bila waktu saya makan lewat malam. Ya, dan tidur pada ketika perut tu kenyang. Siapa suruh? Jadi kalau nak baik cepat kena makan awal lah, jangan makan lewat malam. Kan? Kenam. Jangan tidur dalam keadaan perut yang penuh lah. Itu nasihat saya. Okey, saya harap Encik Kelana dapat jawapan yang baik. Perkongsian daripada saya yang tak seberapa. Okey. Okey. Kejap ya.